Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pegawai dan kaki tangan bangunan Darul Ihsan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang melayari program Zuhur kita pada tengah hari di Musalla Al-Husna. Yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang menonton dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang melayari dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan. Moga-moga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada tengah hari ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam ruangan tazkirah zuhur kita pada tengah hari ini, kita akan membicarakan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat. Pecutan akhir Ramadan, memahami dan memburu Lailatul Qadar. Ini yang kita nak bicarakan pada tengah hari ini. Pecutan akhir Ramadan, memahami dan memburu Lailatul Qadar. 12 awal Ramadan telah pun datang. Semua yang beriman sedang diundang membaca zikir dan Al-Quran pagi dan petang. Memahami Lailatul Qadar, marilah kita sama-sama hadam. Lailatul Qadar itu ada cirinya. Bumi pun senyap tiada anginnya. Haiwan dan tumbuhan bisu suaranya, seakan terhenti segala gerak-gerinya. Sungguh beruntung mereka yang dapat menjadi kurnia berlipat-lipat. Kepada Allah lah mereka mendekat. Itulah buah dari amal yang berkat. Para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang Lailatul Qadar, maka tidak dapat lari kita daripada kaitkan dengan satu surah dalam Al-Quran, namanya surah Al-Qadar. Betul tak? Ada satu surah namanya surah Al-Qadar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, surah Al-Qadar itu dia ada sebab nuzul dia. Sebab nuzul ni disebut sebagai punca turunnya surah tersebut. Dibawakan satu riwayat dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi daripada seorang tabi'in namanya Imam Mujahid. Dibawakan satu riwayat hadis secara mulsar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebab turun surah Al-Qadar ini. Apa sebab dia? Ia berpunca daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada para sahabat tentang seorang lelaki dari Bani Israel yang bernama Syamsun Al-Ghazi. Apa nama dia? Syamsun Al-Ghazi. Rasulullah ceritakan tentang Syamsun Al-Ghazi ini. Kata Imam Mujahid dalam hadis mursal tersebut, zakaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan min Bani Israel labisa silah fi sabilillah alfa syahrin. Rasulullah ceritakan kepada para sahabat tentang seorang lelaki Bani Israel namanya Syamsun Al-Ghazi. Dia mempersiapkan dirinya dengan perisai ataupun dengan senjata ini untuk berjihad pada jalan Allah selama 1000 bulan. Maknanya dia siapkan dirinya untuk berjihad pada jalan Allah ni selama 1000 bulan. Maka fa'ajabal muslimun min dhalik. Sahabat bila dia dengar kisah ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dia rasa teruja. Allah, beruntungnya orang dulu-dulu, umur mereka panjang, mereka mampu berjihad sampai 1000 bulan. Faqalatis sahabah, ada sesetengah sahabat ni sebut,
ya laitalana umran tawilan hatta nuqatila mithlah. Andailah, dia mula seolah-olah mengeluhlah. Andailah kami ni ada umur yang panjang juga seperti orang dulu-dulu, nescaya kami juga ada peluang untuk berjuang pada jalan Allah seperti mana Syamsun Al-Ghazi tadi. Sahabat ni sebut demikian. Kalaulah kami umur panjang, kami berpeluanglah sebagaimana orang tadi dia berjihad pada jalan Allah 1000 bulan, kami juga akan diberi kesempatan yang sama kalau kami ada umur yang panjang. Maka ketika itulah fanazalat ayah, Allah turunkan ayat Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Faham tuan-tuan cerita dia? Allah turunkan ayat, sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kamu tahukah apa dia malam Al-Qadar? Ia lebih baik daripada kamu beribadat selama lebih 1000 bulan. Maknanya ini hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur pendek tapi ada satu hari daripada 354 hari. Dalam kalender Islam 354 hari. Satu hari ni beribadat sebahagian malam daripadanya pun ia sudah dikira beribadat lebih daripada 1000 bulan. Faham tuan-tuan cerita dia ni? Sebab turunnya surah Al-Qadar. Jadi pada tengah hari ni kita nak faham apakah yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar itu. Apakah yang difahami dengan malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar, para ulama menyimpulkan dia ada 3 maksud yang utama. Ada 3 maksud yang utama. Saya akan urutkan satu-satu. Maksud pertama, maksud kedua, maksud ketiga. Maksud yang pertama, Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Al-Qadar dengan makna yang pertama maksudnya syaraf, mulia. Itu yang makna yang pertama. Lailatul Qadar dengan makna Lailatun Syarafin, malam yang mulia. Ataupun kita boleh namakan dia sebagai the precious night, malam yang bernilai tinggi, bermutu tinggi, berharga, malam yang hebat, malam yang mulia. Sebab apa? Sebab apa disebut malam itu malam yang mulia, malam yang bermutu tinggi? Kerana Allah jelaskan pada ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kerana Allah turunkan Al-Quran dari Luh Mahfuz ke langit dunia pada malam tersebut. Itu sebab dia. Apa-apa yang ada kaitan dengan Al-Quran, para jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, dia akan jadi mulia. Contoh kan, bulan dalam Islam ni dia ada 12 bulan. Muharram, Safar, bagai-bagai. Tapi oleh kerana bulan itu bulan turunnya Al-Quran, bulan Ramadan, dia menjadi penghulu kepada segala bulan. Malam ada 354 malam. Tapi oleh kerana malam itu turunnya Al-Quran, malam itu disebut malam yang paling mulia. Jibril dia menjadi penghulu sekalian malaikat kerana dia turunkan Al-Quran. Nabi Muhammad dia menjadi penghulu kepada sekalian Nabi antara sebabnya Al-Quran turun padanya. Tempat ada banyak tempat, tapi oleh kerana Quran turun di tempat itu, dia menjadi tempat yang paling bernilai. Beribadat padanya pun 100,000 kali gandaan berbanding tempat-tempat yang lain. Maka mana-mana yang ada kaitan dengan Al-Quran, dia mendapat kemuliaan. Maka makna yang pertama qadar, qadar maknanya syaraf. Syaraf maknanya mulia, bermutu tinggi, bernilai. Apakah kemuliaan pada malam tersebut? Allah perincikan lagi, khairun min alfi syahr. Dia mulianya dia kerana beribadat pada malamnya lebih bernilai berbanding beribadat selama 1000 bulan. Tuan-tuan, kalau kita buat kiraan, beribadat selama 1000 bulan ni bagi umat Nabi Muhammad mustahil. 1000 bulan ni berapa lama Ustaz? Lebih kurang 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan kalau kita buat kiraannya.
Mustahil kalau bagi umat Nabi Muhammad dapat beribadat full 83 tahun 4 bulan. Ni memang mustahil, impossible. Sebab apa? Sebab umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendek. Dia tuan-tuan, dia macam ni kaedah dia. Sunnatullahnya, makin terkemudian Nabi, makin pendeklah umur Nabi dan umat Nabi tersebut. Faham tak? Makin kemudian Nabi, makin pendek umur Nabi dan umat Nabi tersebut. Maknanya kalau Nabi awal-awal ni umur dia panjang. Contoh, Nabi Adam umurnya mencecah lebih 1000 tahun. Nabi Idris umurnya sehingga 865 tahun. Nabi Nuh, Allah rakamkan dalam Al-Quran, mencecah umurnya 950 tahun. Nabi Hud umurnya sehingga 464 tahun. Nabi Ibrahim mencecah lebih 200 tahun. Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Ishaq 180 tahun. Nabi Yaqub 137 tahun. Nabi Yusuf 110 tahun. Nabi Ayub 93 tahun. Nabi Musa 120 tahun. Nabi Harun 122 tahun. Nabi Daud mencecah 100 tahun. Nabi Isa saat dia diangkat ke langit oleh Allah, umur saat dia diangkat 33 tahun. Sekarang ni masih hidup. Sekarang ni masih hidup Nabi Isa. Tapi ketika dia diangkat umurnya 33 tahun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat dia diwafatkan 62 tahun lebih bila digenapkan jadi 63 tahun. Faham tuan-tuan? Makin terkemudian Nabi, umur setiap Nabi akan jadi makin pendek. Begitu juga dengan umat dia. Begitu juga dengan ketinggian. Nabi Adam, mula-mula diciptakan Nabi Adam, Rasulullah sebut dalam hadis sahih Muslim, tinggi dia berapa? Tinggi dia situ nazira'an, 60 hasta. Kemudian makin pendek, makin pendek, makin pendek, sehinggalah kita pada hari ini. Makin kemudian umat, umur makin pendek, tubuh pun kita fizikalnya makin pendek. Faham tuan-tuan? Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ini anak-anak kaitkan betapa bernilainya malam Al-Qadar. Ibadat pada malamnya 83 tahun lebih. Rasulullah pernah sebut tentang umur umatnya. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umat aku ni, range dia punya julat dia antara 60 ke 70 tahun saja. Pernah dengar tuan-tuan hadis ni? Hadis ni sahih. Umur umat aku antara 60 ke 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Dan sebahagian kecil saja, minoriti saja yang mampu lebih mencecah 70 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Sayyidina Umar 63 tahun. Sayyidina Uthman 81 tahun. Maknanya majoriti kecil lebih daripada 70 tahun. Seorang pun tak ada hari ni anda yakin 70 tahun lebih kan? Tak ada. Dia ada, kita tak nafi lah, betul lah, kita tak nafi ustaz. Sekarang kan ramai yang lebih 70 tahun ya, kita tak nafi dengan gaya hidup sihat, bagai-bagai berbuka pun air suah contohnya kan, manis tak makan bagai-bagai, kita tak nafi dari sudut gaya hidup sihat tu seorang tu mampu mencecah lebih daripada 70 tahun. Tapi itu minoriti. Sebab itu dia ada satu istilah tuan-tuan, bagi orang yang mencecah umur 90 ke 99 tahun, mereka ini dikategorikan kelompok nonagenarian. Pernah dengar tak istilah tu? Umur 90 ke 99 dikenali kelompok ini nonagenarian. Bagi orang yang mencecah umur 100 ke hingga 109 tahun, mereka dikenali dengan kelompok centenarian. Tuan-tuan boleh search nonagenarian 90 ke 99, 100 hingga 109 centenarian. Dan bagi orang yang mencecah umur 110 and above, 110 dan ke atas, mereka ini dikenali dengan kelompok super centenarian. Super centenarian. Dan saintis buat kajian, untuk sekarang ni mustahil lagi manusia mampu mencecah umur sehingga 155 tahun. Tak ada lagi. 155 tahun tu memang mustahil. Paling-paling terik pun dia mampu mencecah 125 tahun saja. Dan kalau kita di Malaysia, kajian yang dibuat, Malaysia
disebut life expectancy. Life expectancy ni dia merujuk kepada the number of year a person can expect to live, iaitu bilangan umur yang mana umur yang berkualiti lah untuk kita hidup di Malaysia ni. Kalau kaum lelaki mencecah umur 73.2 tahun, kalau kaum wanita mencecah umur 77.6 tahun, puratanya lebih kurang 75.4 tahun. Itu life expectancy di Malaysia. Maknanya umur berkualiti untuk kita hidup. Lebih daripada tu biasanya dia akan susahkan banyak pihak. Faham tak? Dia akan sakit dan sebagainya, susah. Yang kualitinya kalau purata di Malaysia 75.4 tahun. Kalau di ranking dunia, Malaysia berada pada ranking yang ke-71 dalam World Life Expectancy in the world. Itu dari sudut umur. Saya nak kaitkan tuan-tuan, 83 tahun 4 bulan ni dia sangat bernilai. Sebab apa? Umat Nabi Muhammad mustahil dia mampu beribadat dalam tempoh itu, walaupun umurnya termasuk dalam kalangan super centenarian, mencecah 110 tahun sekalipun. Sebab itu umur usianya, bukan umur ibadatnya. Faham tak? Umur usianya, bukan umur ibadat. Ada orang buat kajian, kita sehari semalam kita solat 17 rakaat, betul tak? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, total 17 rakaat. Katakanlah kita solat untuk satu rakaat 2 minit. 2 minit. Satu rakaat 2 minit. Kita solat sehari semalam 17 rakaat. Maknanya nilai solat kita sehari semalam baru berapa minit ya? 34 minit. Itu sehari. Kalau seminggu darab dengan 7. 34 minit darab dengan 7 seminggu kan? Solat kita seminggu mengambil masa 238 minit. Itu seminggu. Kalau sebulan ada 4 minggu. 238 minit darab 4, nilai solat kita dalam tempoh sebulan 952 minit. Itu sebulan punya cerita. Sebulan ada 12 bulan. 952 minit darab dengan 12, maknanya dalam setahun nilai solat kita 11,424 minit. Itu dalam tempoh 1 tahun. Bila tukar dalam bentuk jam, nilai solat kita dalam setahun 190.4 jam solat kita setahun. Bila tukar dalam bentuk hari, nilai solat kita dalam sehari setahun tu lebih kurang 7.93 hari setahun. Katakanlah umur kita 60 tahun. Umur kita mencecah 60 tahun. 60 tahun adakah kita solat 60 tahun? Tak. Kena tolak dengan 10 tahun waktu akhir balik. 60 tolak 10 tahun, 50 tahun bakinya. 50 tahun darab dengan, kalau setahun tadi kita solat 7.93 hari, 50 darab dengan 7.93 hari, maknanya nilai solat kita sepanjang hidup kita 60 tahun hanyalah mencecah 396.7 hari sahaja. Maknanya setahun lebih saja. Daripada umur kita 60 tahun, waktu solat kita, waktu kita sujud kepada Allah hanya mengambil masa setahun lebih. Maka bila kita faham data-data ini, maka kita rasa cukup bernilai malam Al-Qadar. Faham tuan-tuan? Ini orang buat kajian lah. Nak bentangkan dari sudut data ini, bila kita lihat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia cukup bertuah Allah hadirkan padanya malam Al-Qadar. Ada orang buat kajian lagi lah. Kalau umur kita 75 tahun tuan-tuan, kalau tuan-tuan mencecah umur 75 tahun kan, sebenarnya umur kita 75 tahun tu, kita telah menghabiskan waktu tidur daripada umur tersebut sebanyak 26 tahun. Dengan purata kita tidur sehari 8 jam. Itu tak kira tidur dalam kuliah lagi bagai-bagai kan. Dalam kuliah kadang-kadang tidur juga. Bukan surau sini lah. Anda sebut di Surau Husna di Australia ni contoh kan. Kalau tidur waktu malam saja 8 jam kan, itu telah mengambil masa kita sebanyak 26 tahun. Ada orang tidur dalam kuliah ni tak nafikan. Start je kita bagi salam, Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam. Lepas tu kerah. Akhir kuliah, bila kita sebut aku lu qauli hadza, habis semua, dia ada salam dengan kita. Allah Ustaz, rasa sekejap sungguh kuliah Zuhur hari ni. Tak sekejap macam mana dia mau tidur. Contoh bukan kat sini nak sebutnya.
75 tahun umur kita, 26 tahun habis untuk tidur. Dan 3 tahun dihabiskan untuk mencari positioning sahaja untuk tidur. Menggolek kanan, menggolek kiri, kepala ke atas, kepala ke bawah. Itu 3 tahun dah habis dah kat situ. Tak kira lagi beratur basah Ramadan, beratur cek hama, bagai-bagai kan. Gunting rambut, gosok gigi, mandi, minum, makan, solat, beriah, bagai-bagai. Berapa dah habis kat situ? Jadi bila Allah hadirkan kepada kita malam Al-Qadar, maka kita akan nampak, ini merupakan satu hadiah daripada Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan? Ini makna yang pertama Al-Qadar. Al-Qadar maknanya syaraf, maknanya kemuliaan. Yang kedua, saya sebut secara ringkas-ringkas sajalah. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Qadar? Bila kita sebut Lailatul Qadar, Lailatul Qadar maknanya yang kedua, Al-Qadar itu dengan maksud takdir. Takdir. Malam diendoskan penetapan takdir manusia. Takdir, tuan-tuan, takdir tahunan kita ni Allah endoskan bila pada malam Al-Qadar. Ini berdasarkan dalil daripada surah Ad-Dukhan pada ayat yang keempat. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Al-Qadar inilah Allah membahagi-bahagikan tugasan tentang takdir urusannya dengan penuh hikmah dan bijaksana. Maknanya malam Al-Qadar ni seperti, kalau kita nak guna istilah AGM lah, AGM para malaikat, Annual General Meeting. Malaikat semua berkumpul ni pada malam Al-Qadar. Pada malam ni lah Allah Ta'ala akan agihkan penetapan takdir yang diendos oleh Allah Ta'ala tadi pada malam Al-Qadar. Daftar urusan tentang rahmat, tentang azab, tentang rezeki, tentang hujan, bencana, angin, ajal, bagai-bagai, penetapannya bila? Pada malam Al-Qadar. Ni secara tahunan. Okey, malaikat sekian jaga ni, malaikat sekian jaga ni, malaikat sekian jaga ni. Dalilnya fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Al-Qadar inilah dicari-carikan urusan dengan penuh bijaksana di antara para malaikatnya. Sebab itu tuan-tuan, bulan Ramadan khususnya pada malam Al-Qadar kita dianjurkan perbanyakkan doa. Apa sebab? Kerana dengan doa lah salah satu caranya yang boleh mengubah takdir. Katakanlah seseorang tu ditakdirkan, catatan takdirnya telah tertulis, orang ni akan terkena, contoh COVID-23 contohnya, catatan takdir tertulis, bukan COVID-19 dah habis dah, COVID-23 contoh kan. Dia pun berdoa lah, kena pada malam Al-Qadar tu dia doa elak bala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada penyakit sopak, penyakit kulit, penyakit gila, wabak bencana, wabak menular, bagai-bagai. Asalnya takdir telah tertulis dah, orang ni akan terkena wabak penyakit menular, wabak penyakit bahaya, contoh kan. Tapi bila dia berdoa tadi, malaikat ni boleh tunjuk, wahai Allah, takdir dia sekian-sekian ni, tapi dia berdoa ni, boleh ubah lagi tak? Boleh diubah. Sebab salah satu cara untuk mengubah takdir dengan doa. Faham tuan-tuan? Jadi malam Al-Qadar dengan maksud qadar itu malam penetapan takdir manusia. Jelas? Ini makna yang kedua. Kalau orang tanya kita malam Al-Qadar tu apa maknanya? Kita boleh huraikan. Yang pertama, Al-Qadar maknanya syaraf, kemuliaan. Sebab apa kemuliaan? Turunnya Al-Quran. Apa mulianya dia? Khairum min alfi syahr. Kita terangkan satu-satu. Yang kedua, apa makna qadar? Qadar makna malam urusan takdir diendoskan. Yang ketiga, makna Al-Qadar, Al-Qadar juga membawa maksud iaitu sempit. Al-Qadar maknanya sempit. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Fajr. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan manusia apabila Allah uji dengan faqadara alaihi rizqah, dia disempitkan rezeki.
Malam Al-Qadar, Al-Qadar dengan makna sempit. Kenapakah disebut malam Al-Qadar itu maknanya sempit? Ada dua pandangan. Yang pertama, malam Al-Qadar disebut malam yang sempit sebab waktunya sempit, waktunya terbatas. Daripada setahun hanya dibatasi pada satu malam je, daripada 354 malam. Malam pula pada bila je? Antara waktu maghrib sehingga waktu fajar. Maka waktunya sempit itulah disebut sebagai Lailatul Qadar, malam yang sempit. Ini pandangan pertama. Pandangan kedua, Lailatul Qadar merujuk kepada malam yang sempit kerana bumi ini, kalau kita dapat lihat, bumi jadi jam. Bumi seperti sempitnya kerana dipenuhi oleh para malaikat. Faham tuan-tuan? Ini makna kedua. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Antaranya hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tilkal lailah aktsaru fil ardi min adadil hasa. Sesungguhnya para malaikat ketika malam Al-Qadar itu lebih banyak daripada batu-batu kerikil yang berada di muka bumi. Sebab apa malaikat turun beramai-ramai ke bumi pada malam Al-Qadar? Tujuannya untuk memohon ampun kepada orang yang beribadat pada malam Al-Qadar. Sebab apa malaikat turut memohon ampun kepada manusia yang beribadat pada malam Al-Qadar? Sebab malaikat dia ada satu perasaan malu dengan manusia. Malu sebab apa ni? Tuan-tuan, kalau kita ingat, kita flashback sikit. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-30, satu ketika dulu Allah pernah bentangkan proposal kepada malaikat, minta pandangan. Allah nak ciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Pernah dengar tak ayat tu? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala tanya pendapat. Wahai malaikat, aku nak jadikan di muka bumi ini manusia sebagai khalifah. Malaikat bantah ke sokong ketika tu cadangan awal? Bantah kan? Malaikat sebut. Qalu, ramai-ramai malaikat kata, ataj'alu fiha, wahai Allah, kamu nak jadikan manusia sebagai khalifah ini, man yufsidu fiha, kamu nak tengok manusia ni akan melakukan kerosakan ke di atas muka bumi? Bahkan manusia ni wa yasfiqud dima, dia akan berbalah dan dia akan bergaduh sama mereka. Cukuplah kami malaikat ni, kami kan dah ada. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami dah bertasbih kepada kamu wahai Allah. Wa nuqaddisu lak, dan kami juga telah membersihkan dirimu wahai Allah. Lalu Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu, mu tak tahu apa yang aku tahu. Tuan-tuan, dulu ini true story punya cerita. True story. Malaikat dia pandang rendah pada manusia. Pandang rendah. Manusia kalau cipta dia bergaduh kerja dia, tak ada benda lain contohnya kan. Tiba-tiba pada malam Al-Qadar ada sekelompok manusia beribadat kepada Allah. Inilah yang menimbulkan rasa segan sikit dia. Maka ketika itulah Rasulullah sebut pada malam Al-Qadar malaikat yang turun ke bumi ini lebih banyak daripada batu kerikil, nak menggambarkan besarnya jumlahnya. Tujuannya apa? Nak memohon istighfar kepada manusia. Soalan nak tebuh balik lah. Nak tebuh balik. Yang mana dulu dia pandang rendah penciptaan manusia. Ingat ke manusia ni bila diciptakan bergaduh je kerja je? Rupa-rupanya tak. Rupa-rupanya ada yang beribadat kepada Allah pada malam Al-Qadar. Maka makna qadar yang ketiganya, Al-Qadar bermakna sempit. Faham tuan-tuan? Sempit sebab apa? Dua tadilah. Sempit dari sudut masanya. Yang kedua sempit dari sudut ramainya jumlah para malaikat yang berada di bumi. Setakat ni jelas tak tuan? Ini kita bincangkan dalam bab memahami makna Al-Qadar. Persoalannya, bilakah berlaku malam Al-Qadar? Ini saya sebut secara ringkas-ringkas sajalah. Bilakah berlakunya malam Al-Qadar? Para ulama berdasarkan teks hadis, ini merupakan satu perkara yang berbeza pendapat dalam kalangan ulama. Anda sebut secara ringkas. Imam Syafi'i dia memilih malam Al-Qadar itu
kemungkinan besarnya banyak kali berlaku pada malam yang ke-21 Ramadan dan 23 Ramadan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Banyak kali berlaku pada malam yang ke-21 dan malam yang ke-23. Dia tak tetap, tuan-tuan. Para sahabat yang bertemu malam Al-Qadar pun, kalau kita tengok hadisnya, ada bertemu malam 21, 23, 27, bagai-bagai. Tapi mereka boleh mengesahkan itu adalah malam Al-Qadar. Sebab apa? Sebab Rasulullah ada yang boleh mengesahkan. Kita sekarang ni tak ada siapa yang boleh mengesahkan. Tak ada siapa boleh. Maka pendapat Imam Syafi'i, dia kata banyak kalilah kemungkinan malam Al-Qadar ni berlaku pada malam 21 dan malam 23. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud dan Imam Baihaqi dan bagai-bagai imam hadis yang lain, Rasulullah pernah sebut, utlubuha lailata sab'ata wa ashrata min Ramadan wa lailata ihda wa ishrina wa lailata thalathata wa ishrina. Kamu kejarlah malam Al-Qadar itu kerana kebanyakannya ia berlaku pada malam 17, pada malam 21, pada malam yang ke-23. Imam Syafi'i dia pilih hadis ini, maka dia jadikan hujah kebanyakannya berlaku pada malam yang ke-21 dan 23. Manakala pandangan yang mengatakan ia berlaku pada malam yang ke-23, pandangan daripada Imam Malik, Ibnu Khuzaimah dan At-Tahawi berdasarkan hadis Nabi, taharru lailatul qadri lailata thalathata wa ishrin. Kejarlah malam Al-Qadar itu, kemungkinannya berlaku pada malam yang ke-23 Ramadan. Tuan-tuan, hadis-hadis ni Rasulullah ceritakan dalam konteks tahun tersebut. Dalam konteks tahun tersebut. Bila Rasulullah sebut dalam konteks tahun tersebut, maknanya setiap tahun ni dia berubah. Ada ketikanya Rasulullah sebut 17, ada ketika Rasulullah sebut 21, ada ketika Rasulullah sebut 25, ada ketika dia sebut 23, ada ketika dia sebut 27. Maka dalam konteks tahun itu, faham tuan-tuan? Ini kita kena jelaskan. Dalam banyak-banyak perbincangan para ulama, dia tak ada penentuan tarikh yang tetap. Ia berlaku berbeza. Maknanya tak ditakkan mesti 27 je, mesti 23 je, mesti 24 je, tak ada. Tetapi yang paling ramailah kecenderungan para ulama mengatakan majoriti malam Al-Qadar ini kemungkinannya berlaku pada malam yang ke-27 Ramadan. Malam yang ke-27 Ramadan. Ada hujahnya lah. Antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang mencari malam Al-Qadar, carilah pada malam yang ke-27 Ramadan. Tapi tuan-tuan, ini dalam konteks tahun tersebut. Jangan pula kita pegang hadis ni, kita pakai yang ni je setiap tahun. Jangan. Sebab hadis lain pun Rasulullah sebut, nak cari malam Al-Qadar, carilah malam yang ke-21. Maknanya seolah-olah ada kontradiksi. Maka sebab apa ada kontradiksi? Rasulullah berbicara dalam konteks tahun tersebut. Tetapi majoriti para ulama mengatakan banyaknya berlaku bila? Pada malam yang ke-27. Hujahnya berdasarkan pendapat daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, dia ada ilmu firasat takwil Quran ni berbeza sikit banding orang lain. Dia ada ilmu tafsir dia lebih dalam sikit. Dia kata sebab apa? Kemungkinan besar banyak kali malam Al-Qadar berlaku pada malam yang ke-27. Sebabnya kalau kita tengok surah Al-Qadar, Inna Anzalna tu, surah itu ada sebanyak 30 perkataan, 30 patah perkataan. Bermula dengan Inna perkataan pertama, Al-Fajr perkataan yang ke-30. Cuba tuan-tuan perhatikan pada perkataan yang ke-27. Perkataan apa dia? Salamun perkataan 26. Hiya. Salamun hiya. Hiya tu perkataan yang ke-27. Hiya tu dia merujuk kepada Lailatul Qadar. Hiya perkataan 27, hatta 28, matla'i 29, al-fajr 30. Perkataan hiya yang merujuk kepada Lailatul Qadar, ni pendapat Ibnu Abbas dalam tafsir dia. Dia jatuh kepada perkataan yang ke-27, maka Ibnu Abbas yang Rasulullah doakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimut ta'wil, dia menyatakan kecenderungan majoritinya banyak kalilah malam Al-Qadar ini berlaku pada malam yang ke-27 Ramadan. Allahu a'lam. Kita tak tahu bila ia berlaku. Faham tuan-tuan? Cumanya dari sudut tandanya, dari sudut tanda Lailatul Qadar, tanda ini Rasulullah ceritakan tanda selepas ia berlaku, bukan tanda sebelum, tanda selepas. Maknanya kalau kita sedar, dah terlewat dah.
dah terlewat dah. Sebab apa? Dia telah berlaku semalam. Ada satu tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Antaranya diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, malam al-qadar itu pada keesokan harinya matahari terbit pada hari tersebut tidak mempunyai cahaya yang membahang. Itu tanda Rasulullah sebut. Maknanya kalau kita sedar pun dah lepas berlalu dah. Dia tidak mempunyai cahaya membahang. Kalau dia ada cahaya dia, tapi tidak terasa panas sangat kulit kita. Itu tanda dia. Cuma adalah orang cakap beberapa tanda yang lain, tapi bagi kita lah, hujah ini tidak tidak berdasarkan kepada hadis Nabi satu, dan dia tidak kukuh. Contoh, ada orang katakan tanda malam itu malam al-qadar, bila kita bangun pada esok harinya ada hujan renyai-renyai. Pernah tak dengar orang sebut tanda tu? Ada hujan renyai-renyai. Hujah ni tidak berapa kukuh. Pertama sebab tak ada dalam hadis, satu. Yang keduanya, iyalah mungkinlah Shah Alam hujan, tapi Kelang tak hujan. Faham tak? Betul lah, Shah Alam hujan, Bangi tak hujan. Maka hujan ni tak kukuh, tuan-tuan. Faham tak? Tak kukuh. Kalau matahari ni, sebab Rasulullah sebut ada dalam hadis, dan matahari ni satu je. Satu je. Ada orang cakap pokok tu nampak macam condong sikit sujud. Bagi kita lah, dia tak berapa kukuh hujan ni. Sebab nombor satu dia tak ada dalam hadis. Betul lah mata awak tengok dia condong, tapi mata orang lain tengok pokok kelapa tu tegak elok je. Jadi dia tak kukuh. Jadi dari sudut tanda ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadilah yang mataharinya membakar tidaklah dalam keadaan terlalu membahang. Katakanlah tuan-tuan, kita bertemu malam al-qadar, doa apa yang paling afdal? Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyul lailatul qadri ma aqulu fiha. Kalaulah aku bertemu malam al-qadar, apakah doa yang paling terbaik untuk aku bacakan? Maka kata baginda, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Akhirnya tuan-tuan, sebagai kesimpulan, katakanlah kita bertemu malam al-qadar, katakanlah kita bertemu berdasarkan tandanya sekian-sekian, apa yang perlu kita lakukan? Post status di FB dan WhatsApp? Jangan. Alhamdulillah saya dah bertemu malam al-qadar semalam. Jangan. Sunat hukumnya bagi sesiapa yang meyakini dia telah bertemu dengan malam al-qadar, sunat hukumnya untuk dia menyembunyikan perkara tersebut. Sebab apa? Yang pertamanya, nak elakkan riak. Jangan peluk sembang kena kopi, oh saya malam al-qadar semalam, kenapa awak tak datang tarawih dah malam ni? Saya dah 1000 bulan dah kot. Dia kata, dia jadi riak, lain macam sikit. Satu. Yang keduanya, kalau kita bertemu malam al-qadar, jangan hebohkan. Sunat kita sembunyikan. Yang keduanya, supaya tidak membunuh semangat dan motivasi orang lain daripada beramal. Faham tak? Lagi-lagi orang ni influencer, ustaz, tuan guru, ustazah contohnya, masuk pula kat Facebook, saya rasa berdasarkan tanda sekian-sekian malam al-qadar telah jatuh semalam, iaitu malam 21 Ramadan. Orang yang baca jadi hilang semangat lah. Malam 22 Qiyamul Lail tak ramai lah, malam 23 tak ramai, sampai malam 30 jadi graf kehadiran tu jadi menurun. Maka kalau kita jumpa, diam-diam sajalah. Akhirnya memburu satu malam ini sebenarnya dia memerlukan latihan beribu-ribu malam sebelumnya. Bukan kita betting, oh malam ni malam ganjil, kita turun Qiyamul Lail. Malam 22 tak ada wala al-qadar, ya kan? Dia sebenarnya memerlukan latihan malam-malam sebelumnya. Seperti kita buat kiasannya seperti pelari pecut. Dia nak berlari 100 meter masuk tandingan. Adakah nono-nono dia turun berlari macam tu je? Tak. Dia telah melakukan larian beribu-ribu kilometer sebelum lari itu sebagai latihan. Sebagai contoh, kita tengok Usain Bolt. Tuan-tuan kenal tak Usain Bolt? Usain Bolt manusia yang paling pantah di atas muka bumi ni. Dia buat larian 100 meter 9.58 second. Dia pemenang pingat emas di Olimpik Beijing 2008, Olimpik London 2012 dan Olimpik Rio de Janeiro 2016. Semuanya menang pingat emas. Dia buat larian pecah rekod dunia 9.58 second untuk 100 meter.
Adakah sekali lagi dapat larian tersebut? Tidak. Pastinya dia telah berlatih beribu-ribu larian kilometer sebelum daripada ini. Begitulah juga dengan malam Al-Qadar, pastinya memerlukan latihan pada malam-malam yang sebelumnya. Moga-moga tuan-tuan apa yang kita bincangkan pada tengah hari ini memberi pemahaman kepada kita tentang malam Al-Qadar dan menjadikan kita termasuk dalam kalangan orang yang beribadah pada malam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.